Hai, Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Saya Ras Muhammad, Vice President Richworks International dan Alhamdulillah uh, hari ini saya dapat buat live sama anda seperti mana yang saya biasa buat. Dan inilah segmen Morning White. Dan bila kita sebut je saja Morning White adalah sangat penting untuk kita sentiasa mulakan pagi kita dengan perasaan gembira, bersyukur, perasaan teruja, perasaan semangat apa lagi kita nak buat hari ni dan banyak mana kita nak buat hari ni. Dan at the end of the day, apa saja yang kita buat mestilah kita measure balik sama ada kita dapat result ataupun tidak, kan? So alhamdulillah, dalam keadaan yang darurat, dalam keadaan yang kita kena lockdown, dalam keadaan yang kita tidak boleh bergerak bebas, alhamdulillah kita sebenarnya berada di era teknologi. Bagi saya sangat mudah. Hai Tuan Adib, apa khabar? Morning. Saya sangat bersyukur sebab kita berada dalam era teknologi. Walaupun bukanlah 5G, 4G, tapi somehow kita dapat bekerja daripada rumah, kita dapat lakukan sesuatu daripada rumah dengan keadaan yang selamat, dengan safe environment. Alhamdulillah. Hai Tuan Syaril, alhamdulillah. Syahir, Puan Lia, apa khabar? Tania, terima kasih. Morning pada all of you. So saya sangat bersyukur kita hidup dalam keadaan yang dalam dunia teknologi. Alright. Wah, morning Monica, morning Tuan David Adman. Rindu saya alhamdulillah. Ada juga ada rindu. Semoga kita nanti in future dapat bawa balik live event dan mungkin kita dapat berjumpa insya-Allah. Sebab sekarang ni saya agak busy di belakang tabir. Saya uruskan banyak perkara di belakang takbir. Dan insya-Allah kalau katalah kita ada live event nanti, kita akan dapat berjumpa. Sebab kalau buat live event yang lebih ke depan lah Tuan Hafiz Jasmi, pengetua Spire, dan saya lebih busy di belakang. Okey, apa saya cakap tadi? Saya cakap kita bersyukur sepatutnya kita berada dalam dunia era teknologi. Sebab walaupun dalam keadaan yang darurat, dalam keadaan yang lockdown, kita punya pergerakan tak bebas, tapi kita masih lagi dapat berhubung dengan orang-orang yang kita sayangi. Contohnya kalau kita nak cakap dengan mak, ayah kita tak perlu balik kampung dalam keadaan macam ni. Bahaya. Jangan balik kampung. Kan, kita berkumpul di satu lokasi, kita tak tahu pun siapa yang sebenarnya. Saya cakap pada tuan-tuan dan perempuan, sebenarnya keadaan lebih teruk daripada apa yang digambarkan. Saya bukan nak bercerita berkaitan dengan COVID-19 ni, tapi saya nak bagi tahu keadaan sebenarnya lebih teruk daripada apa yang direportkan, apa yang diberitahu. Semalam bila saya baca, dah lebih 700 lebih yang disahkan positif COVID-19 ni. Tapi itu yang direport. Yang tidak direport, yang tidak didaftarkan, yang tidak pergi ke hospital dan bagi tahu dan tidak dibuat test, yang masih lagi tunggu test, belum lagi tahu berapa banyak. Dibayangkan kita dengan keadaan yang tak tahu sama ada kita ni dijangkiti, kita tak dijangkiti, siapa yang dijangkiti, kita berkumpul dan virus tu melompat daripada seorang ke seorang yang lain dan kita bawa balik ke kampung dan seluruh kampung pun kaidak nanti jadi kampung jadi zombie, kampung pisang nanti. Semua orang itu saya cakap tadi, kena penyakit ni, kena virus ni. Jadi it's very important dalam keadaan sekarang ni kita semua stay put wherever we are. Relax, tenang. Sebab ini bukan holiday, ini bukan cuti-cuti Malaysia. Ini adalah dalam keadaan kita darurat, dalam keadaan kita perlu berada dekat lokasi kita selamat bersama keluarga kita. Dan kalau kita mempunyai simptom coronavirus ni, kita perlu pergi ke hospital, maklumkan, bagi mereka check supaya penyebaran virus ni tidaklah gila-gila. Negara kita ni agak degil. Saya cakap jujur, kita ni agak degil. Semalam pun saya terpaksa ke klinik sebab saya sakit semalam. Saya tak sihat. Saya tengok masih lagi dalam keadaan yang kita nak kena lockdown ni, masih lagi ada orang yang ada orang ramai yang masih lagi indah tak indah, buat macam tak ada apa-apa yang berlaku, macam biasa-biasa je, masih lagi ada dekat kedai dan sebagainya. Jadi
ini bagi saya tidak sihat lah, sebab daripada 14 hari mungkin kerajaan akan lebihkan lagi, akan panjangkan lagi jadi sebulan kot nanti. Jadi sebelum benda tu jadi, kita nak kena faham, kita nak kena taat lah, kita nak kena patuh lah dengan apa yang kerajaan dah tetapkan. Jangan lawan, supaya kita dapat sama-sama mengharungi cubaan dan dugaan ni bersama-sama dengan lebih cepat dan segera lah, supaya kita dapat bebas lebih segera. Tu yang saya pernah cakap, erti kebebasan ni sangat mahal. Kalau kita tidak pernah masuk penjara dan kita tak faham erti kebebasan tu apa, kita takkan tahu dan kita takkan rasa kebebasan yang kita dapat setiap hari ni. Sebenarnya sangat nikmat bila kita kenikmatan tu adalah sangat luar biasa bila kita bebas buat apa saja. Tapi sekarang ni kita dah tak bebas. Kalau peniaga-peniaga, semalam saya tengok shopping mall terpaksa tutup. Macam mana nasib anda? Jadi semua orang nak kena ijaz. Kuasa membeli dah menurun. Orang tak membeli sangat. Orang dah banyak situasi orang alami lah. Saya tengok terkesan semua industri. Ada McDonald pun dah makin menurun penjualan. KFC ada satu kedai-kedai yang komitmen mereka besar. Semalam saya borak dengan isteri juga. Ada bank yang sebenarnya keluarkan statement bulan ni tak perlu bayar. Ada beberapa bank yang mereka postpone pembayaran. Maksudnya bulan ni punya pembayaran tak perlu bayar bulan depan. Jadi mereka tak akan kira interest dan sebagainya. Jadi dalam keadaan sekarang ni sangat penting semua orang, semua agensi, semua peniaga berada keadaan tenang, supaya dalam masa 14 hari ni kita dapat selesaikan segala masalah yang kita hadapi, InsyaAllah. Okay, alright. Ada yang cakap Ruby, Saha, Shops, lama tak tengok Tuan Ras live. Itulah, saya sekarang ni macam saya cakap tadi, saya agak busy dekat belakang takbir. Saya banyak selesaikan banyak perkara. Saya more to management sekarang ni. Jadi saya terpaksa korbankan minat saya untuk sama-sama live dengan anda setiap hari. Kalau ikutkan saya nak je buat live dengan anda setiap hari. Nak je. Tapi itulah, bila kita ada komitmen lain yang kita perlu buat, kita tunaikan. Kita limitkan sikit, dan kalau ada masa kita akan buat, insyaAllah. Macam contoh hari ni saya ada masa, saya buat sikit. Alright, so syukur sebab kita ada teknologi. Dia dapat menghubungkan kita dengan keluarga kita, dengan ibu bapa kita, supaya kita tidaklah rindu pada mereka. Kalau zaman dulu lagi susah, kita tak tahu apa jadi pada mereka. Semalam saya call, saya buat FaceTime. Abang saya dekat Arab Saudi dengan mak saya dekat Kelantan. Kita FaceTime together. Bertiga-tiga bercakap seolah-olah macam kita jumpa depan-depan ni. Saya rasa kalau kita berjumpa kat depan-depan pun mungkin kita tak borak macam tu. Sebab apa? Mungkin kita sibuk dengan phone masing-masing. Tapi alhamdulillah, bila kita buat call, sebenarnya dia lebih manis. Sebab kita memang dah concentrate dekat call tu. Kami berborak hampir setengah jam juga. Kita berborak berkenaan dengan pelbagai isu lah. Isu dekat Arab Saudi, isu dekat Malaysia, isu nak raya nanti, bulan puasa dan sebagainya. Jadi alhamdulillah, teknologi terus menghubungkan kita dengan orang-orang yang kita sayang. Teknologi juga membantu kita untuk terus bekerja. Macam kami di Reshoot, walaupun kami tidak berada di office, semua staff tidak berada di office, tapi setiap hari kami bekerja. Kami menyelesaikan tugas-tugas kami, sebab tugas kami dia adalah tugas yang kita tak boleh nak biarkan, ataupun tugas yang kita tak boleh abaikan. Sebab tugas kami dalam keadaan sebegini. Hai, percutian bajet Diana Amy. Okey, itu satu pujian. Saya ambil itu sebagai satu pujian. Terima kasih banyak. Cara bercakap lebih better dari yang lain. Saya tak tahu Cik Puan comparekan dengan siapa, tapi walaupun ke mana pun, terima kasih sebab tengok live saya. So kat mana tadi? Dia teknologi macam Reshoot, kita terpaksa, bukan kita terpaksa, kita happy untuk teruskan pekerjaan kita. Sebab kami tahu kami punya komitmen untuk deliver terbaik pada peserta-peserta kami. Dan saya percaya ramai usahawan-usahawan yang pernah datang ke pelbagai Reshoot menghadapi situasi sekarang ni. Pelbagai situasi, pelbagai keadaan, pelbagai challenges yang kalian tempuhi sepanjang program ataupun sepanjang lockdown ni. Jadi kita kena sentiasa terus committed memberi yang terbaik pada tuan-tuan dan puan-puan. That's why kami menggunakan teknologi yang kami ada. Alhamdulillah, semalam kita berjaya bekerja daripada rumah seramai 120 orang.
Alhamdulillah we are connected to each other dengan keadaan selamat masing-masing. Kita buat apa yang kita sentiasa buat setiap hari. Kita berhad setiap hari, kita buat briefing ramai-ramai, kemudian kita huddle antara manager, antara VP dan sebagainya. Jadi hidup diteruskan seperti biasa, dan semalam pun kita deliver apa yang kita patut deliver, Alhamdulillah. Jadi teknologi membantu kami juga, dan teknologi juga sebenarnya membantu tuan-tuan dan perempuan untuk meneruskan kehidupan seperti biasa. Contohnya, okey, pagi ni topik saya adalah tips berniaga dalam tempoh perintah berkurung. Okey, inilah tips yang kita nak kongsikan dengan anda. Kalau kita nak kongsikan dengan anda tentang info sedikit, Itali menjadi negara pertama di luar China mengumumkan perintah berkurung di seluruh negara akibat ancaman daripada COVID-19. Berdasarkan laman web Consumer News and Business Channel CNBC, wabak ini memberi impak besar dalam pasaran ekonomi. Perbandingan yang dibuat terhadap pengucupan ekonomi dalam tempoh 16 hari hampir sama dan berada di bawah faktor Perang Dunia Kedua yang dengan perbezaan hanya 3.9% sahaja. Maksudnya dalam keadaan sekarang ni, tahap pengucupan perniagaan, penurunan perniagaan untuk ekonomi jatuh hampir sama dengan keadaan semasa Perang Dunia Kedua. Cuma beza dia sikit aja. Okey, sikit aja, 3.9% je beza. Hai Tuan Wan Muhammad Uwais, apa khabar? Okey, Alhamdulillah. Puan Siti Rahmah Dalin, terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Tamizi. Terima kasih kepada semua yang komen. Alhamdulillah. Saya sentiasa mendoakan supaya kalian semua berada dalam keadaan yang sihat, gembira, dan berada dalam keadaan yang sentiasa ready untuk kita mulakan setiap hari, insya-Allah. Alright, jangan sekali-kali bangun dengan perasaan yang sedih, hampa, perasaan yang ya Allah, yang hari ini gonna be a last day kita hidup kat dunia. Tidak. Kehidupan ni sangat-sangat indah, tuan perempuan, dan kita perlu hidup dengan gembira dan bersyukur sehinggalah saat kita dipanggil oleh Allah SWT. Maksudnya, Alhamdulillah, Puan Liana, saya sangat sihat. Kalau kadang-kadang tu saya tak sihat dari segi tubuh badan saya, tapi dari segi motivasi, dari segi hati dan perasaan, dari segi semangat saya sentiasa sihat, Alhamdulillah. Sentiasa sihat, Alhamdulillah. Sebab syukur saya bekerja dengan Dr. Zausman, sentiasa mendengar daripada beliau. Saya syukur saya ada isteri dan anak-anak yang sentiasa support saya, Alhamdulillah. Saya juga tidak mempunyai masalah-masalah yang saya create kat luar. Contohnya ada setengah orang tu ada masalah dengan orang ni, orang tu saya tak ada, sebab saya tidak dedahkan diri saya pada dunia luar. Habis kerja saya balik rumah bersama dengan keluarga saya. Alright, Alhamdulillah. Okay, so keadaan sekarang ni bila kita buat kajian, keadaan sekarang ni adalah tahap jatuh ekonomi, pengucupan ekonomi adalah hanya sedikit saja beza dengan tahap semasa Perang Dunia Kedua, iaitu tahap beza dia hanya 3.9% sahaja. Jadi adakah serius? Yes, it is. It is serius. Dia memberi impact kepada ekonomi dunia. Sangat memberi impact. That's why kita bagi tips pada anda untuk teruskan hidup, untuk teruskan perniagaan, jangan risau. Kita harungi keadaan ni bersama-sama. Sangat penting dalam keadaan sekarang ni kita mesti berfikiran positif supaya kita lebih bersemangat untuk kita teruskan hidup kita, insya-Allah. Alright. So, dalam keadaan ramai peniaga yang panik dengan kemerosotan jualan mereka dalam tempoh kawalan pergerakan, saya nak bagi pada anda, nak kongsikan dengan anda 5 tips berniaga dalam perintah berkurung yang saya boleh cadangkan kepada anda. Yang pertama adalah contactless delivery. Okey, sekiranya anda menjalankan perniagaan makanan atau restoran, teruskan bisnes dengan buat delivery di kawasan-kawasan yang berdekatan sahaja. Jadi ramai orang tanya, boleh tak saya buka kedai dan sebagainya. Dia sebenarnya adalah terpulang kepada, bila kita rujuk balik perutusan daripada Perdana Menteri tiap hari, dia merujuk balik kepada Akta Polis 1966 kalau tak silap. 1966. Sekejap Akta Polis, di mana anda perlu merujuk kepada authority, domestic authority, sama ada boleh atau tidak berniaga. Rujuk balik pada mereka, sebab yang akan pergi marah anda berniaga adalah polis juga. Yang akan pergi halang anda berniaga pun polis juga. So mereka mungkin mempunyai justifikasi ataupun explanation mereka sendiri, tapi somehow mereka menjaga kawasan masing-masing. Alright, jadi
kalau sekiranya boleh buka kedai makan, restoran hanya untuk delivery saja buka. Kalau tak boleh lah. Kena fikir cara lain macam mana kita nak teruskan berniaga. Mungkin masak daripada rumah dan sebagainya. That's why pentingnya nombor satu tip dia adalah contactless delivery. Delivery kita buat kita buat servis penghantaran. Okey. Tapi pastikan anda buat langkah-langkah berjaga-jaga. Jaga kebersihan dan keselamatan. Contohnya ada di kalangan mereka yang perlu bekerja dari rumah. Jadi mereka masih tak ada masa untuk jadi mereka ni sebenarnya mereka tak ada masa untuk masak dan juga tak ada masa untuk beli makanan. Jadi mereka perlukan delivery service. So kalau kita tengok sekarang ni Food Panda, Grab Food, mereka sekarang tengah TikTok lah, tengah kau-kau punya mereka punya servis diperlukan sekarang ni. Alright. So basically kalau kita tengok merujuk kepada statement dikeluarkan oleh pihak kerajaan yang diutuskan oleh Perdana Menteri, pengangkutan masih lagi berjalan seperti biasa. Alright, pengangkutan masih lagi boleh berjalan seperti biasa. Maksudnya pos laju berjalan seperti biasa, Grab Food, Food Panda berjalan seperti biasa. Sebab mereka ni adalah satu industri yang tidak boleh ditutup. Kalau mereka ni pun dihalang, ditutup ataupun disuruh tutup, akhirnya dia akan lagilah membuatkan negara kita ni makin lagi teruk. Jadi kalau anda berniaga, buatlah delivery. Tak ada masalah, tak ada isu. Inilah masa dia sebenarnya kita nak bertukar kepada berniaga secara offline kepada online. Bertukar. Makanan pun boleh travel, boleh hantar, pakaian pun sama, barang-barang semua sama. Jadi pada anda yang ada kedai tu, nanti insya-Allah bila dah continue, dah macam biasa, kedai continue macam biasa, delivery pun kena buat juga. Alright. So nombor 2 adalah pre-order. Anda juga boleh buat. Sebab saya percaya keadaan ni tidaklah lama. Okey, tidaklah seperti mana yang akan lama, akan menjadi berbulan-bulan. Tidak. Sebab kerajaan semestinya tahu kesan pada ekonomi, dan kerajaan sebenarnya arif tentang bagaimanakah langkah-langkah pencegahan yang mereka perlu buat. That's why dalam keadaan sekarang ni 14 hari ni sangat penting untuk kita patuh. Jadi sekiranya bila keadaan dah makin okey nanti, apa yang anda perlu buat adalah kita nak fikir strategi macam mana kita nak kembangkan ataupun nak 10 kali gandakan bisnes kita selepas tempoh kawalan pergerakan. Jadi anda boleh buat apa? Boleh buat pre-order awal-awal. Okey. Kalau barang you adalah limited, barang you adalah dapat permintaan ramai, buat pre-order. Okey, dan pelanggan-pelanggan ni semua boleh collect selepas perintah berkurung ditamat nanti. So bila kita nak buat pre-order keadaan sekarang ni, you boleh buat dengan keadaan pre-order with promotion. Alright, bagilah sikit diskaun mungkin. Sebab kalau barang you lah barang limited, sekarang ni tak boleh bergerak, tak boleh order dan sebagainya, buat pre-order. Dan bagi sedikit diskaun kepada pelanggan-pelanggan yang bakal order dengan you. So sebenarnya pelanggan ni ada je duit. Mereka ni memang ada duit sebab golongan-golongan pekerja yang selalu shopping dengan kita ni, mereka tidaklah kehilangan punca pendapatan sebab mereka bekerja. Yang mendapat kesan daripada kawalan pergerakan ni adalah golongan-golongan peniaga. Sebab kita tak boleh buka kedai dan kita ada tanggungan. Kita tak boleh dapat income tapi kita ada tanggungan. Staff-staff kita semua kita kena bayar. Sewa-sewa pun kita kena terus bayar. Kalau kita punya cash flow kita tak jaga dengan baik, lagilah teruk masalah yang kita hadapi. Jadi jangan risau. Jangan risau sebab InsyaAllah kita akan okey, insyaAllah. Alright. So nombor 3 adalah Grab and Go. Nombor 3 anda boleh buat Grab and Go. Maksudnya you order melalui media sosial ataupun melalui call ataupun message WhatsApp dan sebagainya. Kemudian you bayar dan you tetapkan bila masa you nak pick up, dan you terus siap order, terus pergi pick up. Sebagai contoh kedai bunga, sekiranya ada pelanggan yang perlukan produk you boleh ambil order, minta mereka bayar, siapkan gubahan dan minta pelanggan datang ambil pada waktu yang ditetapkan. Ataupun kedai makan pun sebenarnya boleh buat take away. Sebenarnya boleh buat take away. Alright. Orang order dengan you menggunakan WhatsApp, menggunakan social media, PM, DM dan sebagainya. Mereka buat payment dan you masak, you letak satu tempat tu tempat untuk pick up. Orang datang, keluar kereta, pick up, balik. So pun boleh juga.
Sebab macam saya cakap tadi lah, hidup mesti diteruskan. Jadi you kena maklumkan pada pelanggan-pelanggan you perubahan cara you buat bisnes, supaya orang boleh adapt dengan apa yang you nak buat. Betul, rata-rata semua orang COD sahaja. Tapi jangan lupa untuk mereka back in dulu. Kalau melibatkan makanan, melibatkan gubahan bunga, melibatkan benda yang you memang kena buat, pastikan pelanggan back in dulu, supaya nanti mereka tidak cancel bila-bila masa, ataupun suka-suka hati mereka nak cancel. Dah siap-siap masak nak hantar, orang tak layan pula, buat bodoh, dah rugi lagi sekali pula. Jadi pastikan you minta mereka back in dulu. Kalau you buat COD pun sebenarnya boleh juga, kalau orang tu prefer COD. Tapi bagi saya dalam keadaan sekarang ni, just hati-hatilah dengan semua keadaan. Alright, sebab ramai orang suka mengambil kesempatan. Alright. Dan kalau katalah sekiranya you memang bisnes seperti bisnes you, macam contoh kami dekat Richwood pun, kita boleh je berurusan dengan semua orang secara online sekarang ni. Cuma kita kena menggunakan pelbagai platform. Kita menggunakan social media, kita menggunakan WhatsApp, kita menggunakan application tertentu, kita menggunakan Zoomina, kita menggunakan webinar, kita menggunakan Zoom meeting, kita menggunakan banyak. Kita menggunakan banyak teknologi yang kami subscribe, supaya kami lebih mudah untuk kami berurusan, berniaga dan berurusan secara online. Sekiranya anda buat servis perkhidmatan seperti buat design, buat kerja-kerja online seperti handle media sosial, buat setup website, cipta konten dan yang berkaitan, anda boleh teruskan berniaga seperti biasa. Berinteraksi dah dengan pelanggan melalui sosial media, mesej ataupun email sahaja. Sekiranya anda buat institut pengajian, dah boleh lakukan secara online seminar, boleh mengajar, buat tuition, mengajar secara online, boleh, tak ada masalah sebenarnya. Tapi cuma anda nak kena lebih celik IT, celik digital, celik ilmu, supaya anda dapat sesuaikan diri terus dengan keadaan semasa. Alright. Tapi pastikan anda ada sumber internet yang kuat, macam anda berada dekat office. Maksudnya internet ni adalah memainkan peranan besar. Bila kita dalam keadaan sekarang ni, kalau internet pun sebenarnya cukup-cukup makan, dia boleh buatkan kita bunuh diri kita. Kan, internet kena power gila. Internet kena power gila. Alright. So, kemudian anda juga sebenarnya boleh rancang. Nombor 5, rancang dan bersedia dengan strategi perniagaan selepas perintah berkurung tamat. Kalau anda juga sebenarnya tak boleh buat semua benda, online tak boleh, apa tak boleh, tidurlah dengan tenang. Tapi bila bangun tu, jangan duduk kalut dengan kerisauan sangat. Apa yang anda boleh buat, anda boleh plan terus apa nak buat. Bila bisnes dah back to normal, nak 10 kali gandakan dengan kadar segera. Jadi you have to think like betul-betul nak fikir. Yes, Liana, internet memainkan peranan besar gila sekarang ni. Jadi kalau setakat you punya internet tu like 20-30 Mbps tu like nothing lah. Kita sekarang dah pakai level 500 Mbps dah power gila dah. Itu point dia. Jadi memang ada bisnes yang kita tak dapat lari daripada, memang nak kena tutup terus. Jadi bercutilah kat rumah, lepak-lepak dengan keluarga. Inilah masa nak lepak dengan keluarga. Saya pun alhamdulillah berkesempatan ni duduk dengan keluarga. Selalunya memang susah nak ada masa dengan keluarga. Sekarang ni alhamdulillah setiap hari bekerja pun dari rumah, dapat tengok anak, dapat tengok isteri, dapat tengok rumah, dapat tengok masa share saya dan sebagainya. Jadi rasa seronok juga. Alright. Jadi ada bisnes yang terpaksa ditutup dan tidak beroperasi seperti kilang, sewa kereta dan sebagainya. Langkah yang anda boleh buat ataupun boleh lakukan adalah merancang strategi bisnes anda selepas tempoh berkurung tamat. Kau nanti bila kerajaan dah benarkan dah 30 April dah tamat dah. Dah tamat dah perintah berkurung, anda boleh terbang seperti helang, like rally terbang, like gila-gila. Rancang dan bersedia. Betul Puan Siti Rahmah. Ingat, di mana kata Dr. Azhar Osman, di mana ada masalah, di situ ada peluang. Alright. Jangan tengok pada masalah, tengok pada solution.
Dan saya suka berpegang pada kata-kata ni. Saya cakap kita ni manusia, kalau kita nak kita akan cari jalan, kalau kita tak nak kita akan cari alasan. Jadi jangan risau. Kalau anda rasa macam tak ada idea, boleh nantikan tengok live saya pagi-pagi dan anda boleh tengok ataupun anda boleh tanya soalan. Jadi jom, saya ada sedikit masa lagi sebelum saya tamatkan live saya ni. Kalau ada sesiapa ada soalan, boleh tanya saya. Apa soalan yang anda nak tanya saya? Anda tanya, saya jawab. Anda tanya, saya jawab. Anda boleh tanya apa-apa saja soalan anda nak tanya. InsyaAllah kita akan bersama-sama dengan anda dalam tempoh berkurung ni. 2 minggu juga kita kena berkurung. Jadi semalam pun saya dapat berita daripada kawan-kawan semua, pasar raya pun ada banyak stok. Jadi tak perlu nak panik buying, tak perlu nak pergi bekerja-kerja. Kalau anda nak lebih selesa, anda pergilah ke tempat-tempat ke pasar raya yang lebih high end sikit, supaya tidaklah anda akan bersesak-sesak dengan orang ramai. Kalau anda sekarang ni pergi ke NSK ke, pergi ke Matahari ke, Hero ke, dah sasar akan ramai gila garanti. Tapi kalau anda ada pergi ke tempat yang lebih mahal sikit, seperti Jaya Grocery ke, Cold Storage ke, dia akan lebih tenang dan tenang-tenang sahaja. Okay? Alright. So ada soalan tak? Terima kasih Fatin. Okey Tuan Ras, saya buat business training pelajar. Sekarang sekolah ditutup. Ini untuk saya. Okey, Tuan Saifullah Afandi, terima kasih pada tanya soalan. My idea you buat online learning. Okey, you kena buat online learning. Okey, you boleh sebenarnya buat. Kita ada seorang Titan dulunya, Titan Miss Fana, Cikgu Fana. Cikgu Fana dulu dia adalah buat tuition, pusat tuition. Dulu kalau student akan datang office, datang ke pusat tuition. Sekarang ni beliau dah memang buat secara online. Jadi online ni pula kita boleh buat dengan secara 101, 1 to 10, 1 to 100, 1 to 1000. Jadi sebenarnya potential dari segi buat secara online tu lebih besar daripada buat bila orang datang ke sekolah. Jadi Tuan Saifullah mungkin boleh rancang menggunakan platform yang betul untuk buat lebih ramai orang. Maksudnya sekolah tu you bukan hanya buat 3-4 orang saja, ataupun you buat limitation, you boleh buat ramai orang. Jadi saya percaya dalam keadaan sekarang ni adalah masa yang paling sesuai untuk you buat business training secara online. Throw out, buat percuma dulu, a few classes buat secara percuma, try out. And then kemudian mungkin you akan terfikir untuk kenakan charges yang sepatutnya, sebab walaupun kita buat secara online, kita tetap juga ada kos-kos yang kita perlu kira. Contohnya kos teknologi tu sendiri, application tu kena beli, internet yang kuat, tenaga-tenaga pengajar, tenaga-tenaga yang membantu you dan sebagainya. Jadi mungkin you boleh try out dengan existing student, bagi free dulu, sebab mereka mungkin dah bayar yuran untuk you, dan kemudian you boleh kenalkan pakej-pakej yang tertentu pada orang ramai, insya-Allah. Okey? Siapa lagi ada soalan? Allah. InsyaAllah. Alright. Alhamdulillah, Richwood train student buat online learning. Kita tak rasa kekok. Yes, persediaan tu dah dibuat dah daripada dulu lagi. Jadi you all tak rasalah kekok sekarang kalau nak belajar secara online ke, nak buat bisnes secara online ke. Jadi tidaklah kekok sangat kan. Alhamdulillah. Alright, now business frozen food boleh lagi deliver atau customer pick up. Frozen food memang boleh deliver, memang boleh pick up, tak ada masalah. Even kedai makan pun, kalau mengikut kawasan masing-masing, masih lagi boleh dibuka dan boleh dijalankan perniagaan secara pick up, take away dan juga delivery. Jadi insya-Allah tak ada isu. Kalau you buat business frozen food memang tak ada isu, insya-Allah. Alright, Tuan Ras, bisnes sewa kereta sangat slow, saya percaya, saya setuju. Kereta sewa tak ada order. Ada macam mana bisnes, ada idea tak semasa bisnes slow down ni? Okey, macam saya cakap kat Tuan tadi,
ada setengah perniagaan memang dia ada impact yang besar semasa semasa perintah berkurung ni. Contohnya bisnes sewa kereta. Sebab sewa kereta ni saya percaya ada 2-3 benda yang terlibat. Pertama, you melibatkan komitmen you dengan pihak bank. Jadi you boleh call bank. Kalau saya akan call bank dan minta berbincang dengan mereka. Mungkin bulan ni punya komitmen waive kan. Maksudnya tak perlu bayar bulan ni, bayar bulan depan je. Itu pertama lah. Kalau saya akan buat macam tu. Yang kedua, kalau you ada sewa unit ataupun sewa tempat, sewa kedai, inilah masa untuk you minta pengecualian pembayaran sewa daripada tuan tanah, tuan kedai. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, macam saya cakap tadi, rancang dan bersedia untuk strategi. Rancang dan bersedia dengan strategi perniagaan selepas perintah berkurung tamat. You sekarang ni boleh fokus kepada macam mana bila you dah settlekan komitmen bulanan, tak perlu bayar dekat bank, tak perlu bayar dekat tuan tanah ataupun tuan kedai. You boleh fokus macam mana nak 10 kali gandakan bisnes you selepas perintah berkurung ni tamat. So boleh plan ke arah tu. Langkah-langkah yang perlu you buat daripada 31 hari bulan. Contohnya 30 hari bulan, langkah perintah berkurung ni tamat, 31 nak buat apa dah. Ataupun sebenarnya you juga boleh buat pre-order, bagi sikit diskaun. Orang dah order siap-siap untuk tempoh-tempoh raya dan buat promotion untuk sewa masa raya, promotion untuk bulan puasa dah boleh buat dah sekarang ni. Bagi promotion, bagi sedikit diskaun. Mungkin harga biasa berapa, sekarang ni kalau orang ambil pre-order harga dia macam ni. Contoh pun boleh juga. Alright? Because somehow walaupun kereta tidak bergerak, tapi booking dah boleh bergerak dah. Orang dah boleh booking awal dengan you, insyaAllah. Alright? Lagi apa? Macam saya buat bisnes ataupun servis car wash, kesian juga dengan staff kami sebab diorang bergaji bila kedai buka. Tapi sekarang tu mana ni? Allah, tak nampak. Tapi sekarang kedai dah tutup. Jadi basically you bayar staff basically on the daily basis lah. Bila buka kedai, bila kedai buka you bayar gaji, bila kedai tutup gaji tak dibayar. Okay, saya rasa sangat penting lah keadaan sekarang ni. Kena fikir some insentif lah. That's why dalam keadaan kita buat bisnes, sangat penting untuk kita jaga cash flow supaya bila kita hadapi situasi-situasi macam ni, kita akan ada extra cash untuk kita bagi kepada tim kita balik. Jadi sangat penting lah kita jaga cash flow. Tapi itulah soalan you lain kan. Soalan you basically apa nak kesian juga pada staff yang, so somehow you mungkin boleh plan untuk bagi sedikit sagu hati pada mereka untuk daily survival. Mungkin walaupun kedai tutup, you boleh bagi mereka daily incentive, survival kits, ataupun mungkin kalau gaji RM80, RM100 sehari, mungkin you boleh bagi RM50 sehari. Extra token untuk mereka. Kalau saya, mungkin saya akan fikir untuk buat begitu sebab at the end macam you cakap tadi lah, kesian pada staff-staff you sendiri untuk mereka survive. Alright? Okay, kita weekend ni kita proceed macam biasa seperti kelas ZTM. Ya, betul. Usually Yusof, weekend ni memang kita akan buat kelas ZTM seperti mana yang kita janjikan seperti biasa. Hari tu kita janji dengan you, kita akan deliver insyaAllah, tak ada masalah. Alright? InsyaAllah. Kalau channel Facebook belum ramai follower, bagaimana nak promote lagi ya Tuan Ras? Apalagi channel sesuai. Okay, bila sebut pasal promotion ni, bila sebut pasal channel kita ni, that's why kadang-kadang you juga nak kena belajar macam mana nak buat Facebook ads dan juga Instagram ads dalam keadaan kita baru-baru nak buat ni. Alright? Memanglah betul kita nak kena ada posting setiap hari, tapi kita juga nak belajar tentang copywriting. Kita nak kena belajar tentang method like method. Jadi saya cadang kepada anda, kalau you basically baru dalam dunia social media ni, better you pergi belajar. Kalau dah belajar tentang marketing, pergi belajar dekat kelas Najib Asadok. Belajar dengan Tuan Najib Asadok, sebab beliau memang mengajar orang tentang bagaimana nak menjadi
hero di social media ni. Kalau kita buat bisnes, kita berniaga, kita nak kena tahu ada apa sentimen orang-orang yang duduk dekat social media ni. Kita nak kena faham mereka. Sama ada mereka ni adalah orang yang suka macam mana. Kita nak kena belajar tentang Facebook ads. Tapi kadang-kadang it's not about ads, it's about macam mana you set up. Berapa ramai antara anda yang memang percaya, memang confident, you dah set up you punya Facebook page tu dengan betul? Kan? Berapa ramai yang confident? Ada tak yang confident like I have set up my Facebook dengan memang betul? Kebanyakan kita set up Facebook pun tak betul. Kan? Pemilihan bisnes dekat Facebook pun tak betul. Ada banyak yang kita kena belajar. Jadi kalau kita tak belajar, kita takkan tahulah. Jadi cadangan saya pada anda, selain pada anda dah pernah datang mungkin ke program-program Richwood belajar tentang strategi dan sebagainya, anda juga nak pergi ke kelas Najib Asadok, Tuan Najib Asadok, Internet Momentum, di mana beliau mengajar tentang ilmu marketing, ilmu Facebook marketing, insya-Allah. Right? Apa lagi soalan yang anda nak tanya? Alhamdulillah saya buat homemade pekasam. Time ni lah banyak sangat order masuk dan saya buat delivery. Okey, alhamdulillah Puan Fauzia, rezeki you dan keluarga. Alright. Setiap masalah situlah ada peluang. Yes, tapi kalau boleh you jangan buat, you jangan deliver. Biar you buat sahaja, delivery tu bagi dekat orang. Hire people to deliver. Ni kalau you buat, you deliver, you buat, you deliver, lama-lama you pun akan kepenatan dan tidak dapat memberi produktiviti yang terbaik. Jadi biar you buat, ada tim membuat, bagian hantar bagi ke orang. Sama ada you nak sign up dengan Foodpanda, ataupun you nak sign up dengan Grab delivery, ataupun you nak sign up dengan orang third party, ataupun nak bina sendiri, itulah yang you nak kena fikir. Tapi jangan you yang buat delivery. Hoi, penat nanti. Alright. Terima kasih. Alhamdulillah. Alright. So Tamizi Jaafar, alhamdulillah. Untuk bulan ni saya dah capai separuh magic number saya. Sekarang ni saya kawan-kawan dah mulakan online business. Sambutan cukup baik. Cuma kami kena ligat cari supplier botol spray supaya stok tak putus. See, kalau you belajar dan you tahu magic number you tahu mana direction you. Masalah ramai orang bila buat bisnes, mereka tidak ada specific numbers untuk mereka hit, ataupun mereka tidak ada arah tuju. Dalam perniagaan, kalau kita tak ada arah tuju, kita tak ada direction, kita takkan dapat grow bisnes kita dengan baik. Jadi sangat penting tuan-tuan dan puan-puan, bila kita buat bisnes, kita nak kena ada magic number. Berapa figure yang kita nak capai dan macam mana kita nak capai. We got to have that magic number. Contohnya kalau kita nak buat 100,000 sebulan, kita tahu sebulan ada 30 hari kita tak cuti. Satu hari macam mana die kita nak kena hit at least minimum RM1,000. No, RM3,000. Lebih kurang RM3,000 kita nak kena hit satu hari. Jadi kita tahu that magic number. Jadi bila kita tahu that magic number, kita boleh kejar ataupun kita boleh buat apa yang kita sepatut buat, insya-Allah. Alright. Alhamdulillah. Okey, macam mana nak ramaikan follower? Saya punya follower baru 306 orang saja. Okey, Puan Jamilah Jami tadi saya dah bagi tahu, kalau kita berada dalam dunia sosial media, kita mesti ada pengetahuan dalam sosial media. Macam saya cakap tadi, pengetahuan tu bermula as basic as macam mana kita set up Facebook kita dengan betul. Adakah sebenarnya kita set up Facebook kita dengan betul? Adakah kita set up bisnes Facebook kita dengan betul? Kadang-kadang orang set up Facebook pun tak betul. Jadi how important you sebenarnya sebagai seorang peniaga yang menggunakan sosial media, set up Facebook dengan betul. Jadi tak tahu kan? Betul tak? Tak tahu sebab you belum tahu lagi. Jadi apa yang you perlu buat lah, pergi belajar. Cuba you Google ataupun cari search Tuan Najib Asadok dan pergi belajar kelas beliau. Tak mahal pun sebenarnya. Pergi belajar dan only then you baru tahu sebenarnya sosial media ni macam ni. Ayat-ayat yang nak posting pun sebenarnya berbeza dengan ayat-ayat di blog ataupun di website dan sebagainya. Jadi you have to learn. Alright? Rasa seronok pula buat bisnes secara online ni. Of course seronok. Alright, so saya rasa itu sajalah daripada saya hari ini.
InsyaAllah kalau kita ada masa, kita akan jumpa lagi. Dan jangan lupa kepada anda student-student online ataupun Zero to Million secara virtual hari itu, jangan lupa untuk anda bersama-sama dengan kami insya-Allah pada hari Sabtu dan Ahad untuk kami teruskan komitmen kami deliver online learning pada anda. Kepada yang lain yang nak tahu tentang online learning di Richworks, kita ada lagi satu slot ujung bulan nanti 27 hingga 29 hari bulan. Kalau anda nak menjadi salah seorang student ataupun nak belajar secara online program Zero to Million, anda boleh komen dekat bawah saya nak, nanti tim kita akan bantu nanti insya-Allah. Komen kat bawah saya nak, kita akan redirect anda untuk lihat ataupun tonton satu webinar yang kita bagi anda free trial lah, basically free trial pada besok hari Jumaat pukul 10 pagi dan juga pukul 9 malam. Jadi kalau anda nak bersama-sama kami, kita nak invite anda, anda boleh komen nak kat bawah, just komen nak, tim kami akan bantu anda kejap lagi. Yes, esok ada webinar pukul 10 pagi dan pukul 9 malam. Basically ini adalah trial yang kita beri pada anda untuk anda experience online learning, belajar secara online, virtual. Belajar secara virtual maksudnya anda berada dekat tempat anda sambil baring-baring, sambil main kejar-kejar dengan isteri. Anda boleh belajar sebenarnya. Jadi kalau nak, anda komen dekat bawah saya nak, jadi tim akan bantu anda sekejap lagi insya-Allah. Alright, tarikhnya adalah pada 27 hingga 29 hari bulan. Basically memang anda takkan ke mana pun sebab kita tengah dalam perintah halangan pergerakan sekarang ni, perintah berkurung. Jadi kalau anda nak, anda boleh komen kat bawah saya nak. InsyaAllah kami akan ajak anda ke webinar dulu besok jam 10 pagi ataupun jam 9 malam, anda boleh pilih. Kita bagi anda free trial dulu, tak perlu bayar apa-apa, untuk anda experience sendiri belajar secara online. Dan juga insya-Allah nanti kalau sekiranya anda suka, anda boleh tanya kami macam mana nak teruskan pembelajaran secara online. Kalau tak suka, tak ada masalah, anda boleh cakap tak suka dan sebagainya. Jadi anda boleh komen kat bawah saya nak, dan kita akan jumpa anda besok pagi jam 10 pagi ya, insya-Allah. Ada dua sesi, 10 pagi dengan 9 malam. Esok 10 pagi dan 9 malam kita akan bagi anda free trial dalam webinar secara online kepada anda. Seminar, web seminar secara online insya-Allah. Alright. So terima kasih kepada anda yang menonton, terima kasih kepada anda yang komen, terima kasih banyak kepada anda yang bersama saya pagi ni. Insya-Allah everything gonna be okay, semuanya baik-baik saja. Saya yakin 30 April semuanya akan selesai dan insya-Allah kita akan okey, baik-baik saja insya-Allah. Okey, doa-doakan. Jadi saya rasa setakat ni ini saja daripada saya insya-Allah, dan saya doakan semua anda dipermudahkan segala urusan dan insya-Allah everything gonna be fine, dan anda sentiasa bersemangat dalam melakukan apa yang anda lakukan. Minta maaf kalau saya ada terkasar bahasa, dan saya looking forward untuk berjumpa dengan anda nanti esok 10 pagi dan juga 9 malam insya-Allah. I'm looking forward to see all of you besok 9 pagi, 10 pagi dan malam 9 malam insya-Allah. Kalau tak ada apa-apa, kita jumpa nanti insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam saya bersaya Ras Muhammad. Kita jumpa nanti insya-Allah.